Shanas. Ya. Tolong ambilkan aku skru dengan nut untuk motor ni. Kalau boleh ambil yang saiz 9. Cepat sikit. Okey, kejap. Shanas, jumpa ke tak? Kejap. Kalau tak jumpa, kau ambil je yang mana-mana yang sesuai dengan motor ni. Aku banyak lagi motor nak repair kat belakang ni. Nah. Kenapa lambat sangat? Kau ingat senang nak cari? Terima kasih. Hai dan salam sejahtera. Anda telah lihat video tadi bukan? Dalam segmen sebelumnya, kita perlu bijak dalam mengasingkan barang yang banyak dan sukar dicari. Sebagai contoh, cara yang digunakan oleh Shanas dengan mencari barang secara rawak adalah agak lambat. Pada pendapat anda, bagaimanakah Shanas dapat mencari skru dan nut dengan cara yang lebih cepat selain dari menggunakan kaedah cuba jaya? Untuk aktiviti pertama, mari kita lihat bagaimana maklumat mengenai pelajar perlu dikumpul dan disusun untuk memudahkannya digunakan berulang kali. Bentuk sebuah kumpulan dengan 4 atau 5 orang ahli dan isi borang yang diedarkan oleh guru anda. Selepas borang anda dikutip oleh guru anda, jawab soalan berikut. Adakah anda menghadapi kesukaran untuk menjawab soalan tadi kerana ketiadaan data lengkap? Guru anda akan mengedarkan semula borang mengikut kumpulan. Jawab soalan berikut berdasarkan data dalam borang yang diberikan. Data merupakan himpunan fakta mengenai sesuatu benda. Contoh data yang berkaitan dengan Shanas adalah seperti nama, umur, tinggi. Juga data yang bukan dalam bentuk tulisan seperti rupa dan suara. Selain Shanas, ayah, ibu dan adik juga mempunyai data mereka sendiri. Jadi, ini menunjukkan begitu banyak data terdapat pada satu objek. Pangkalan data merupakan sekumpulan data yang tersimpan secara tersusun dan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Pangkalan data terdiri dari data yang disusun mengikut medan. Satu pangkalan data yang asas mempunyai jadual, medan dan rekod. Jadual adalah koleksi rekod-rekod yang berkaitan. Contohnya, jadual di atas mewakili data-data keluarga Shanas. Rekod adalah koleksi medan yang berkaitan. Contohnya, data nama, umur, tinggi dan alamat Shanas diletakkan dalam satu rekod. Rekod diwakili oleh baris yang sama. Medan adalah unit data yang mewakili aksara. Medan biasanya merujuk kepada lajur di dalam sebuah jadual. Awang Mat menyuruh Shanas menyusun skru dan nut secara berasingan. Langkah pertama adalah meletakkan semua skru di dalam rak A. Dia menyusun skru-skru itu mengikut saiz skru. Contohnya, skru yang bersaiz besar berada di bawah bekas rak A. Skru yang sederhana berada di tengah, manakala skru yang paling kecil berada di bekas atas. Begitu juga dengan penyusunan nut. Dia menggunakan rak B untuk menyusun mengikut saiz nut. Contohnya, nut yang paling besar berada di bawah bekas rak B. Nut yang saiz sederhana berada di tengah bekas rak B, manakala nut yang paling kecil berada di atas bekas rak B. Setelah selesai semua aktiviti penyusunan skru dan nut mengikut saiz yang ditetapkan, Awang Mat menyuruh Shanas mencari skru dan nut yang dikehendakinya. Shanas. Ya. Tolong ambilkan aku skru saiz 9 kejap. Saiz 9? Saiz 9. Okey, dah jumpa. Ish.
Cepatnya kau dapat tadi. Biasalah. Terima kasih tau. Sama. Sudahkah anda menonton segmen sebentar tadi? Shahnaz dapat mencari skru dengan lebih cepat dan mudah setelah disusun dengan teratur di dalam bekas mengikut saiz. Murid-murid sekalian, apakah cara lain yang boleh digunakan untuk mengelaskan skru dan nut tersebut selain daripada menggunakan bekas A dan B? Mari lakukan aktiviti berikut. Murid-murid sudah pun memahami cara penyusunan data di dalam komputer. Kita akan dapat menganalisa data dengan cepat dan sistematik. Sekarang, mari kita sama-sama saksikan perkaitan di antara situasi di bengkel Awang Mat dengan penghasilan pengkalan data yang melibatkan jadual, rekod dan medan. Bayangkan watak budak lelaki diwakilkan kepada skru seperti situasi video sebentar tadi. Seperti juga watak lelaki yang mempunyai pelbagai maklumat diri, skru juga mempunyai maklumat spesifikasi bagi menentukan jenis skru tersebut dari segi saiz dan jenis kepala. Skru ini diletakkan di dalam rak kabinet mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Katakan terdapat 3 jenis skru yang berlainan saiz lagi yang terdapat di dalam bengkel basikal tersebut. Skru ini juga diasingkan mengikut saiz dan jenisnya di dalam laci kabinet yang berbeza-beza. Rak kabinet dilabelkan sebagai skru. Setiap skru pada laci dilabelkan bagi memudahkan pengecaman skru. Bagaimanakah rak kabinet skru ini dapat dikaitkan dengan jadual atau tabel di dalam pangkalan data? Apakah sifat atau atribut bagi skru? Atribut ini akan dijadikan sebagai nama medan atau file name bagi jadual skru. Tambah satu lagi atribut jenis pada medan. Masukkan setiap rekod ke dalam jadual. Lengkapkan setiap rekod mengikut spesifikasi skru. Maklumat kesemua skru telah dimasukkan dalam jadual skru. Lakukan kaedah yang sama bagi nut. Anda kini telah mempunyai 2 jadual atau tabel dalam pangkalan data anda. Hello. Syafiq. Kenapa? Nak petani juga? Okey. Shahnaz. Ya. Tolong belikan aku skru dengan nut baru. Si Syafiq baru call lah. Dia kata dia nak motor dia petang ni juga. Oh, ya ke? Nanti aku belikan. Okey, cepat sikit tau. Ya, ya. Murid-murid, mengapa jurawang mengimbas pada khutbah berkenaan? Sekiranya Shahnaz membeli skru dan nut yang hampir sama dari segi saiz, bagaimana jurawang dapat membezakannya dengan cepat? Bincangkan dengan rakan anda. Sudah tentu jurawang dapat mengetahui dengan cepat saiz skru dan nut kerana menggunakan mesin pengimbas. Apa yang berlaku adalah kedai ini merekodkan setiap barangan yang hendak dijual di dalam satu sistem. Sistem ini adalah pangkalan data bagi kedai tersebut. Apabila mesin pengimbas mengimbas barkod barangan di kaunter, maklumat tentang barangan tersebut diambil dari pangkalan data dan dipaparkan di skrin. Dengan menggunakan mesin pengimbas, data barang yang hendak dibeli
lebih diketahui dengan cepat. Begitu juga dengan data-data yang berkaitan dengannya. Jadi murid-murid, anda telah pun memahami apakah pengkalan data dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. Dengan adanya pengkalan data, urusan seharian dapat dipermudahkan. Murid-murid sekalian, jika komputer tidak wujud di dunia, apakah cara lain yang dibuat untuk membina sebuah pengkalan data? Mungkin anda ingin bincangkan soalan ini dalam pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Untuk panduan guru, masa yang diambil untuk melengkapkan aktiviti pembelajaran ini adalah 40 minit. Dalam video yang disediakan, pelajar dapat memahami bagaimana pengkalan data dapat memudahkan urusan dalam kehidupan seharian. Video yang dipaparkan adalah mengenai dua orang sahabat yang ingin mencari skru dan nut yang betul bagi dipasang pada motosikal. Dalam video ini, pelajar akan mendapati bahawa sekiranya maklumat disusun dan dikumpulkan dengan betul, ia akan dapat mempercepatkan carian maklumat. Pada penghujung pembelajaran, pelajar akan dapat membina satu pengkalan data ringkas, menerangkan kepentingan pengkalan data dalam kehidupan seharian. Sebelum menonton video ini, pelajar perlu mengetahui secara asas perisian Microsoft Excel dan menggunakan komputer yang mengandungi perisian Microsoft Access. Dalam video pembelajaran ini, untuk aktiviti 1, guru akan meminta pelajar mengisi data. Pelajar boleh menggunakan kertas kosong atau borang yang disediakan oleh guru. Guru pula dicadangkan menyediakan kotak bagi mengumpul borang setiap kumpulan. Setiap kumpulan dicadangkan dalam 5 atau 6 orang. Untuk aktiviti 2, pelajar akan menggunakan komputer dan perisian Microsoft Access atau mana-mana perisian yang berkaitan. Walau bagaimanapun, hanya seorang dari setiap kumpulan membina jadual maklumat di komputer bagi mewakili kumpulan masing-masing. Selamat mencuba.